kejayaan terbesar saya adalah Malaysian Book of Record dengan Asian Record. Lastly, kita ada dapat mewakili Malaysia ke Golden Globe Award. Wow. Golden Globe Award mewakili Golden Globe Award. Ya. Ui, sebagai besar. bukan Itu international kan? international. Wow. Bukan sebagai pemenang tapi official selection lah. Mungkin ada orang Melayu yang suka menonton filem Tamil. Ya, betul. Betul tak? Betul. Ada, memang ada, walaupun kita tak nampak macam semarak ataupun hype tu kan. Tapi ada. Okay, to be very honest, selepas COVID, perkembangan telah mundur. Telah mundur. Kerana sebelum COVID, kami telah mengeluarkan kita punya movie lah, Paramapadam. Podcast Borak Sini habis sini. Kali ini kita nak berborak-borak lah dengan seorang pengarah. Mungkin korang tak kenal kalau nampak muka dia dekat kita punya podcast ni. Jadi kita nak berkenalan dengan Vignesh. Vignesh Prabhu. Ya, Vignesh Prabhu. Beliau merupakan seorang pengarah filem Tamil di Malaysia. Betul Betul. Alright. Umur dia 33 guys. Masih muda lagi. So mungkin lepas ni banyak lagi karya-karya yang akan keluar kan. So kita tak nak bercakap pasal filem Tamil juga dekat kita punya podcast ni. Sebenarnya kita nak cakap lebih pada tu, sebuah filem festival yang menjurus kepada filem Tamil ya dekat Malaysia. Yang mana jarang kita dengar lah. Saya pun sendiri tak tahu tentang kewujudan festival filem ni. Nama dia Festival Filem Cholan. Betul saya sebut, Vignesh? Ya, betul. Sebut betul-betul lah. Kita kan ada Hotel Chulan. Ya, betul. Hotel Chulan dekat KL ni banyak. Dia macam Hotel Cholan. Apa maksud Cholan tu, Vignesh? Okay, salam sejahtera. So first of all, thank you so much for giving me the opportunity to talk in your podcast. So I'm a huge fan for all your podcast and also. Thank you so much, Vignesh. So izinkan saya bercakap dalam Dewi Bahasa lah. Sure, can. Okay. So my name is Vigneshwaran. I'm a film director. I'm actually from Kedah. So boleh logat Kedah hang pi mana boleh. boleh. Kedah ada banyak tempat bersejarah lah. Kan? Okay, dekat Kedah you stay mana? Sungai Petani. Okay, teruskan. Okay, apa itu Cholan? Okay, Cholan adalah dalam agama Hindu dengan orang India lah. So dia adalah raja dengan perwira. Yang masa King, nama seorang raja, King lah. King, the greatest king of Indian. Cholan. So masih dia punya empire besar lah. Almost 2000 years lebih. Dia telah menubuhkan banyak kuil-kuil, tempat pendidikan dengan tempat bersejarah lah. So memang kami sebagai agama Hindu dengan orang India memang respect dengan dia punya pentadbiran. Ya. Okay. Kita dah faham Cholan tu apa kan. So kita nak ambil nama tu sebagai satu, orang kata, mengangkat betapa raja ni berkuasa lah kan. Ya, betul. Festival Filem Cholan Awards ataupun Anugerah Cholan Film Festival yang akan berlangsung pada 12 November ni. Tak berapa minggu lagi, seminggu lagi lah. Seminggu lebih lagi. Ya, seminggu lagi. So pastinya Vignesh antara orang kuat festival filem ni, tengah rancak buat promosi, rancak buat sebaran media. Saya tengok juga. So ada inisiatif kat situ. Vignesh ni antara pengarah yang bergerak untuk, orang kata, mengangkat martabat filem Tamil. Yang mana ialah dekat Malaysia ni tak ramai yang tahu. Terutamanya mungkin ada orang Melayu yang suka menonton filem Tamil. Ya, betul. Betul tak? Betul. Ada, memang ada, walaupun kita tak nampak macam semarak ataupun hype tu kan. Tapi ada setengah kawan saya yang suka bosanlah tengok filem Melayu, apa kata layan filem Tamil pula kan.
Ini mungkin business boleh cerita sedikit lah perkembangan filem Tamil dekat Malaysia ni. Okay, first of all, ini bukan mengenai filem Tamil ke filem Melayu, tak ada apa. So kalau filem itu ada good content, good quality, sebagai penonton kita pun tertarik dengan filem Melayu ke Tamil. Sebagai contoh, Mat Kilau adalah filem yang mencapai kutipan 100 juta. Okay, itu the headlines. Okay, satu filem Melayu telah mencapai kutipan 100 juta. Dia telah menewaskan kutipan Avengers actually di Malaysia. So itu what is the behind the reason? So when I start to watch the film, I feel so impressive. Okay, film Melayu telah bergerak ke menuju ke next level lah, actually international standard. So almost here in Malaysia we got Malay films, Chinese films, and also Tamil film. So I think most of the films is as carry forward for the next stage and also participating in international standards for now. So I think kalau abang tanya mengenai Tamil film, memang kita punya Tamil film telah mencapai kemajuan yang besar lah dalam 10 tahun ini. Kalau 10 tahun depan saya tak tahu lah. So baru-baru ni semua orang filmmaker effort to study the technical content semua, dan dia bekerja keras dengan outsider filmmakers, foreign filmmakers, dengan kolaborasi lah. Sebab itu kan menjadikan filem kita menjadi quality. Kalau filem itu quality, automatically penonton akan menonton. Dan kita boleh nampak, saya rasa macam filem Melayu juga, rasanya ramai pengarah-pengarah muda yang keluar, betul tak? Betul. Ramai-ramai, mungkin ramai je yang belajar study filem dekat institusi pengajian yang orang kata nak bergiat aktif dalam dunia perfilman. Ada je. Cuma mungkin yalah, kalau dalam senario perfilman Melayu, dia macam kita nampak macam bila letak nama Syamsul Yusof mesti laris. Macam tu. Kita nampak macam certain macam kita tak nak bagi peluang untuk orang baru berkarya. Saya harapkan mungkin dalam perkembangan filem Tamil juga sebegitu. Macam maksudnya kita bagi peluang juga untuk orang muda berkarya. Macam pelakon-pelakon juga, pelakon pun ramai yang berbakat-bakat, betul tak? Betul. Okey, ini kita nak tahu ni Anugerah Cholan Film Festival ni kenapa mahu diwujudkan? Katanya nak mengangkat orang kata jasa artis-artis ataupun pelakon-pelakon dan juga pengkarya-pengkarya belakang tabir, depan tabir untuk terus orang kata meningkatkan martabat dia orang lah, bagi sedikit penghargaan kan. So mungkin boleh cerita sedikit kenapa diwujudkan festival ni? Cholan Film Festival telah diwujudkan pada tahun 2020, 2 tahun lepas. 2 tahun lepas? Ya, okey. 2020. Sebelum masa COVID? Sebelum masuk COVID. Maksudnya kalau 2020, berapa hari bulan tu? 2 hari bulan. 2 hari bulan? Bulan 12. Bulan 12? Bukan bulan 12. Bulan 2. Bulan 2. Sebab COVID datang bulan 3? Ya, betul. Nasib baik lah. Nasib baik. Okay. So, kenapa kami telah mewujudkan Cholan Film Festival? Okay, sekejap. Mungkin boleh sebut penganjur dia. Saya nanti ni Movie World Sdn Bhd dan juga kerjasama Kadaram Indian Film Association. Ini satu pertubuhan filem India dekat Malaysia. Yang begitu besar lah rasanya kan? Kadaram. Okay, maksudnya saya nanti ni yang utamalah yang menganjurkan. Sign nanti ni yang official host. Yang official host. So in collaboration with KIFA. Dipanggil Kadaram Indian Filming Association kan. So dua badan ni. Dua badan ni. Mungkin ada kerjasama daripada kementerian jugalah. Mungkin ceritakan sedikitlah penganjur macam mana boleh terbentuknya festival filem. So Cholan Film Festival telah diwujudkan 2020. Masa kita wujudkan Cholan Film Festival, so for the first time ada 500 atau 600 participants lah
telah datang ke Cholon Film Festival. So kenapa kami wujudkan Cholon Film Festival? Kalau abang tahu kan, we must appreciate our older people. And also dalam dunia perfilman ini, almost dalam 60 tahun atau lebih daripada 60 tahun lah. So kami nak apresiasi dengan legendary filmmakers lah yang sudah tua. Lagipun sekarang banyak filmmaker, upcoming filmmaker. Dia orang study untuk short filmmaking. Tapi once dia sudah study, jarang dia dapat pekerjaan dalam bidang tertentu lah. So kalau masa sebelum saya jadi pengarah, 14 tahun saya memang tak dapat apa-apa proper chance lah dalam bidang perfilman. So saya memang pergi 60-70 audition untuk menjadi actor. So dalam itu Vignes seorang pelakon juga? Pelakon juga. Oh, you asal daripada pelakon? Saya asal daripada pelakon, stage drama artist. Wow. So lepas stage drama artist, saya pergi audition untuk mendapatkan pelakon utama lah. So kerana memang pelakon saya punya bukan jadi dia saya punya keniatan. Saya memang interest. Interest. So when I go to the audition, I almost go for 60 or 70 auditions. But I only get 7 to 8% only. 7 to 8 chances only as an actor. So dalam 2014 lah, ayah saya bagi tahu, you also going for so many audition but not get any chance. Let me do a short film. Dia jadi menjadi sebagai sponsor dengan producer lah. Our first short film, Mitran. Mitran means kawan lah. So gangsterism short film telah memenangi beberapa anugerah lah di Malaysia dengan luar negara. Outside film, foreign film. Itu tahun berapa? 2015. So masa itulah saya telah datang sebagai pengarah dengan aktor. So Film Nasional Malaysia dengan Kementerian Komunikasi start to look at me and start to giving me a chance, a proper chance. So from the moment until now, I can realize that almost saya sudah cari 10 tahun lah untuk menjadikan aktor dengan pengarah. So saya nak bagi chance kepada upcoming filmmaker yang susah nak dapatkan chance. So kalau katakan ada beberapa orang short filmmakers, dia memang sudah ada talent, tapi tak ada podcast kah, tak ada apa-apa tempat untuk show dia punya talent. So Cholon hanya menghargai talent saja. So sebab itu kita membuatkan Cholon Film Festival. Jadi seluruh Malaysia pengkarya-pengkarya ni akan berkumpul dekat Sungai Petani. Ya, betul. Katanya akan berlangsung dekat mana tu, Venus? Dekat Jade Garden. Bandar Aman Jaya. Ya. Is it the same place festival yang tahun 2020? Ya, betul. Same place. Okay, kita cakap sedikit pasal pencalonan ni. Dengar cerita ada 50 lebih pencalonan ke macam mana? There's 56 kategori lah. 56 kategori. Banyak tu. Actually kita kalau nak baca semua satu malam macam tak cukup. Actually kita ada membuka untuk short film, telefilm, movie dengan music video. So kalau short film pun dia ada 14 pencalonan. So kalau abang buat pengiraan, short film 14, telefilm 16 kategori. So memang dia akan sampailah 56. So the main concern is best actor, best actress, best supporting actor, best supporting actress, best actor in villain role, best comic actor. So lepas tu best editor cinematography macam tu lah. Dia punya award kategori. Banyak lah. Banyak. So kalau sampai pukul 11 tu, biasanya kalau siaran langsung dekat
TV mana-mana pun dia akan overrun lah sampai pukul 12. Ya, betul. Ya, sebab kalau kita tengok anugerah-anugerah mana-mana pun start pukul 9, lepas tu ada persembahan lagi. Ada persembahan artis tarian, nyanyi-nyanyi ada. Ya, kita ada buat tarian dengan penyanyian. Lagi satu show mimicry lah. Mimicry tu apa? Mimicry means sketsa. Kita akan bercakap dalam kita punya favorite actor voice. Boleh tiru. Boleh tiru. Adalah artis-artis yang boleh tiru. So biasanya kita akan tiru lah macam artis-artis India lah yang famous. Kalau abang pernah dengar Rajinikanth. Ada orang boleh tiru. Boleh tiru. Wah, nice. Bigness, kita ada minuman dekat sini. Tapi minuman ni dia berkarbonat. Okey tak? Boleh. You suka yang mana? Kiwi ada. Okay. Lemon ada. My wife likes pink. 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 Okay. Minum. Thank you. Okay, nice. Nak minum? Boleh minum? Boleh, thank you. Ini je. So, mungkin ramai yang nak datang nak tengok lah kan. Mungkin ada jemputan ke ataupun boleh pergi datang masuk secara percuma ke by invitation only. Okay. Actually Cholan Film Festival actually by invitation and also ticket pricing lah. Minimum ticket pricing, the lowest ticket pricing will be RM30. Kenapa kita charge RM30? Kita akan bagikan makanan malam lah. Kita akan bagi. Boleh sekali dengan makan malam. Makan malam. Is it table bulat ke ataupun tempat duduk tu satu-satu atau macam mana? Table bulat. Table bulat lah. Table bulat. Dia ni lah. Saya ingat ke macam auditorium macam ni kan? Bukan lah. Bukan. Dia macam dinner lah. Dinner show lah. Okay. Because why we do like this? Kerana show memang macam 5 jam 6 jam kan. So memang semua orang tak boleh tahan lapar. Ya, betul. Sambil-sambil makan dan perform, ambil hadiah apa semua. Ya, betul. Okey, mungkin ada bantuan ataupun dana daripada kementerian yang mana saya tengok ni Ministry of Communication and Multimedia, juga Malaysian Indian Congress MIC lah. Dan juga sokongan daripada Ministry of Tourism, Arts and Culture. So ini sokongan kerajaan juga yang ratanya bukan perlu lagi, memang wajib benda ni kena support daripada badan-badan besar untuk memajukan lagi industri perfilman negara lah. Ya, actually sekarang Film Nasional Malaysia dengan Kementerian Komunikasi Multimedia. Finas, is it? Finas. Finas. Finas dengan Kementerian Komunikasi Multimedia. So KKMM. So telah they come with the decision lah to bring our multicultural and also our film to worldwide stage. So their target for the Oscars in 5 years. Wow. So kalau dia orang target ke Oscar, so memang dia akan bagi support fully support for the quality filmmakers. So dia nak bagi chance kepada short filmmakers. So masa itu kita approach lah dengan Finas dengan KKMM mengenai Cholan Film Festival. So once they say all the proposal and the criteria and also the regulations from us, they say they're very impressive and they start to support us lah. But the main team that behind this Cholan Film Festival is Ministry of Tourism, Arts and Culture. Dialah yang penganjur utama. Okey, antara anugerah-anugerah yang akan diberikan pada malam tu, mungkin antara lah kan, kalau nak sebut 56 tadi banyak yang penting lah bagi Bigness. Antara anugerah penting ialah best film, Best Director, Best Producer. Okay, Best Producer. Lifetime Achievement. Lifetime Achievement. Kita bagi untuk orang tua, orang-orang yang legend lah. Legend, memang legend. Ramai dekat Malaysia legend. Mungkin antara pelakon-pelakon yang legend yang Bigness boleh bagi tahu kita. Okay. Aku kenal ke tak, aku tak tahu. Okay.
kalau pelakon legend, Okay, legend. Saya bagi tahu overall lah. Overall semua. Semua. Mungkin dalam 5-6 yang kita ada, kita ada sekarang masih hidup. So antaranya? Okay, antaranya ialah kalau dalam kalangan Melayu kan. So Aaron Aziz. Okay. Aaron Aziz. Kenapa Aaron Aziz? Dia masih muda kan, tapi dia telah acting dalam Indian films lah. 2-3 Indian films. Ada? Ya. Wow. Kami pun sudah shock. So ada film lah TikTok. Tik-tik. Tik-tik. Itu Tik-tik. Kita je tak tahu. Sebenarnya ramai pelakon-pelakon Melayu yang turut terlibat sama, yang turut berlakon, yang turut mengambil bahagian dalam pembuatan filem Tamil. Ya. Actually dia Aaron Aziz berlakon sebagai watak utama dengan villain. Wow. Dalam dia cakap bahasa Tamil ataupun English? Bahasa Inggeris saja. English je. Bahasa Inggeris. Dia akan cakap dengan hero lah dalam bahasa Inggeris lah. Hero pun bercakap dalam bahasa Inggeris juga. Tapi itu filem Tamil. Memang one of the good film lah from India. So masa kita tengok di teater, Aaron Aziz. So itu memang bagi membuatkan kita penghormatan ke atas artis-artis Melayu lah. Lagi banyak orang artis Melayu telah melakon dalam superstar Rajinikanth punya film Kabali. Siapa nama saya sudah lupa, tapi memang dia orang Kabali. Is it Roshamno? Ya betul. Roshamno kan? Ya, betul. Roshamno benar. Roshamno sebagai watak sampingan, tapi watak sampingan tapi main juga. Ya betul. So kalau artis-artis Tamil di India, Malaysia lah, kita ada KS Maniam, kita ada KS Maniam. Sini kita ada actor Logan. So memang kalau saya boleh bagi tahu 50-60 nama lah, tapi abang pun susah nak dapat kan. Ya. Antara banyak lagi sebenarnya anugerah-anugerah yang akan dikurniakan di majlis ini. Ya. Di majlis anugerah Cholan Film Festival ni, antaranya anugerah media perfilman Tamil Malaysia. Maksudnya ini untuk menghargai jasa baik media yang telah buat write up apa semua untuk perkembangan filem Tamil lah ya. Ini actually anugerah media untuk bukan saja untuk media-media India saja. Ini untuk overall. So because for me, in my every of my steps and also my achievement, Malaysian online media put the effort to show my greatest what we call achievement. So memang kalau sesuatu artis ke atau director, dia orang tak boleh pergi jauh atau kemenangan lah tanpa media. So sebab itu kita mengenang jasa baik media lah. Okay. Banyak lagi ni, tapi antara yang ada dekat press release ni, anugerah artis perfilman Tamil tertinggi Rajendra Cholan Kifa Ya. Apa tu? Okay, itu anugerah yang tertinggi lah. Di atas nama yang paling tinggi. Ni filem lah. Bukan. Artis ni anugerah artis perfilman. Maksudnya is it sama dengan anugerah sepanjang hayat? Ya, sama dengan anugerah sepanjang hayat. Ini anugerah ini akan dibagikan kepada most versatile actor. Okay, actor itu boleh buat mana-mana karakter pun dia boleh buat. Okay, bukan saja saya sebagai pelakon, saya jadi hero saja tak boleh. Saya boleh jadi villain, hero, comedian. Ini serba boleh. Serba boleh. So kita akan cari satu actor macam itu, kita akan bagikan anugerah yang Rajendra Cholan lah. Ini anugerah artis ataupun pelakon serba boleh lah ni. Dipanggil artis perfilman Tamil tertinggi. Wow. Dan banyak lagi, antaranya penghargaan anugerah Memori Artis Global Malaysia, anugerah jasa artis perfilman Tamil Malaysia, anugerah jasa perseorangan awam perfilman Tamil Malaysia. Okey, mungkin Witness ada senarai artis-artis yang akan hadir pada malam tu. Okay. Sudah confirm. Okay, for the special awards, we already invited some of the artists. But for the short films and music video,
anugerah utama kan, yang short film, telefilm. So juri sekarang sedang sibuk dalam buat pencurian lah. Ya, pencurian. Masih lagi, walaupun maksudnya sempat lagi kan. So dalam seminggu lebih lagi. Hari ni baru 3 Ya. 3 berlangsung dalam seminggu lagi lah. Ya. Saya nak tanya Venus tentang filem Tamil dekat Malaysia ni kan. Selepas COVID, ada tak macam perkembangan yang Venus rasa perkembangan yang bagus lah selepas COVID? Sebab kan biasanya macam mana-mana industri pun sekarang kan tengah giat. Macam konsert pun every week ada konsert kan. Kalau filem pun orang pergi tengok wayang sebab orang suka keluar rumah sekarang. Tapi yang saya dengar lately pun teruk juga sebab COVID datang balik. Tapi semarak ni macam semangat hype dia macam dulu orang suka berkelah kan, pergi travel mana-mana. Kan. Lepas tu boleh pergi konsert, boleh pergi pawagam tengok filem. So mungkin Venus ada pandangan sendiri bila selepas COVID perkembangan industri filem, khususnya filem Tamil di Malaysia ni pun orang kata berkembang kan. Banyak mungkin masuk pawagam orang pergi tengok macam mana. Okay, to be very honest, selepas COVID perkembangan telah mundur. Telah mundur kerana sebelum COVID kami telah mengeluarkan kita punya movie lah, Paramapadam. The Snake and Ladder. Ini filem Venus sendiri. Film saya. So The Snake and Ladder lah now can watch in Netflix. Tapi masa kita keluarkan exactly on the COVID time lah, kami nak request for the change date. Tapi last minute kita dapat lah approval daripada atasan untuk change date lah. Pihak atasan bagi tahu, okay, still COVID in the Malaysia tak boleh. Still in okay position lah. You can keluarkan. Okay. So masa kita keluarkan, exactly dalam 3 weeks kita punya movie telah dikeluarkan dari pawagam. Kerana masa itu entire lockdown Malaysia. So lepas lockdown, nearly 1 year, none of the Malaysian films, actually Tamil films lah especially, mendapat kurang sambutan lah daripada penonton. Ini bukan kesalahan penonton lah. Kerana sampai sekarang ada banyak penonton dengan rakyat lah masih takut. Masih takut lagi nak keluar. So tapi recently lah, dalam 2-3 bulan lalu, sekarang filem-filem India lah datang dari India kan. So people are going to watch nowadays. So abang tahu kan sekarang Mat Kilau, semua dulu orang ada tengok. Sebab itu dia punya pencecahan memang banyak. Okay. Kebanyakan macam saya kan, saya suka filem Hindustan. Hindustan. Tapi kan okay, saya nak tanya Venus ni, antara filem Hindustan dan juga filem Tamil kan, mungkin tak kisahlah filem Tamil ke filem daripada India ke, tapi filem Tamil, Hindustan dengan Tamil mungkin ada perbezaan dia. Perbezaan yang kita boleh tengok dari segi dari segi dia punya percakapan yang sudah tentu berbeza kan. Maksudnya dari segi macam yang saya tengok kan, dia filem Tamil dia ada signature dia sendiri. Macam contoh kalau dia nak ambil satu scene, dia akan zoom lama, zoom in. Mungkin benda-benda macam tu yang Venus rasa macam yalah, kadang-kadang kita dah ada expert dah kan, macam ada CGI, ada macam sound effect, guna sound effect kan. So filem Tamil dulu dan sekarang mungkin ada beza dia. Dan apakah perbezaan antara filem Hindustan dan juga filem Tamil? Okay, so bos tanya filem Tamil India ke atau filem Tamil Malaysia? Oh, dia ada juga. Lain. Okay, filem Malaysia lah, Malaysia. Okay, Malaysia. Kalau filem Tamil Malaysia, kami sedang belajar untuk memberikan kualiti yang baik. Okay, kalau compare dengan filem Tamil India dengan filem Hindustan, dia ada banyak kriteria.
Actually, the camera works. The camera and the equipments they are using in the film industry is most expensive camera. Oh. Okay, kalau kita nak ambil short film ke music video atau film pun, kalau kita nak buat dalam budget pun, kita guna macam Canon DXLR kamera lah. Tapi di foreign, di India, dia besar lah. Dia akan menggunakan kamera yang berbesar. Lepas tu we call that red cam. Red cam lah. Red cam. So memang kalau kita gunakan red cam dengan Arri Alexa, so dia punya quality memang terjangkit. Gempak. So kalau film Hindustan, dia punya dialogue delivery short, expression short. Dia punya watak perwatakan punya berlakonan short. Kalau film India, dia punya emotional scene ke, fighting scene memang dia akan menjadikan panjang. Dialog pun panjang. So itu dia punya culture lah. So termasuk dengan editing. Kalau satu film itu memang kita boleh tengok lah berdasarkan quality, cinematography dengan editing, dengan coloring. Kalau film ketiga-tiga aspek itu telah dipenuhi kan, so memang film itu tercanggih. So itu yang membuatkan film India dengan Malaysia different lah. Different. Actually kan Witness, yang I baca kan, actually kalau Sony FX3 pun dah boleh masuk Netflix. Ya betul. Yang ni kan, yang saya guna ni, yep. boleh buat filem kan. Saya je yang malas nak buat filem gitu. Actually our film also was taken in the Sony. Oh yeah. Yeah. Kan? Senang. Actually for the, kalau kita target untuk Netflix dengan Disney, memang dia orang ada banyak kriteria. Okay, kita boleh gunakan kamera ini, editing ini, software ini boleh. Tapi kalau kita nak pergi ke zone yang berbesar, yang besar maksudnya antarabangsa. Antarabangsa dengan bigger scale lah, macam distribution kan. Kalau film Tamil keluar, kami boleh keluarkan di Malaysia saja. Di 14 state saja. Kalau kita buat film di India, the distribution will be for the many country. So sebab tu dia orang panggil 100 juta, 200 juta. So sebab tu sometimes they using biggest equipment technology. Oh, saya ada baru tengok dekat Netflix cerita tapi cerita Hindustan yang Amir Khan berlakon tu. Dia buat satu filem yang adaptasi daripada Forrest Gump. Fitness dah tengok? Ya. Kan? Oh, baguslah dia buat macam tu, tapi dia buat dengan acuan India. Ya betul. Wow. Sekarang Netflix, Disney dia akan tengok konten banyak. Kalau kita nak menjadikan pilihan Netflix, dia akan tengok kita punya what is your culture, what is your content value, so what are the technologies used. Kalau memang konten itu memang hot sangat, kita akan mendapatkan perhatian tertentu daripada Netflix. Kalau abang sekarang pun bagi tahu kan, Amir Khan punya movie memang dia punya konten bagus. Abang pun bagi tahu konten saja. So sekarang semua globally, kalau konten itu bagus, people akan tengok. Betul. Macam Mak Kilau hari tu, dia orang reveal satu filem tu, filem Mak Kilau, dijual dengan 8 juta. Ya. Banyak banyak. Is it satu, maksudnya bagi letak dekat Netflix terus dapat 8 juta, ataupun dia orang akan bagi itu dia orang punya perjanjian lah. Perjanjian. Itu kami tak tahu, tapi bukan semua filem akan mendapat dia adalah harga dia kan. Dia tengok pada filem tu bagus ke tak lah. Okey, ini kita nak bercakap pasal penjurian ya. Sekarang ni juri-juri tengah sibuk, dan baru-baru ini Witness pun dah umumkan senarai juri yang akan bertugas lah untuk memilih pemenang ya. Ya. Sudah tentu mereka tengah sibuk lah, mungkin tengok filem-filem, short film apa semua kan, untuk buat penjurian. Dan ada di kat sini senarai, kita antara senarai
yang kita terima ni Tuan Hassan Abdul Muttalib. Ini seorang reviewer ataupun pengulas ataupun pengkritik filem yang kita kagumi pun juga. Yang legend lah. Bagi saya memang dia selalu ada dekat premier filem dekat Pawagam lah. Ya, beliau adalah beliau adalah bapa animasi. Wow. Kalau abang Google nama Tuan Hassan Abdul Muttalib, bapa animasi Malaysia. Sang Kencil kan yang dulu kita tengok kan. Dia lah director dengan editor. So legend tu. So lepas tu saya ingat seramai 100 orang legend upcoming filmmakers dengan filmmaker yang sekarang kan dalam dunia perfilman, director dia telah yang mengajarkan kepada dia. So mungkin kena kriteria itu pihak Cholan Film Festival memilih dia lah untuk memilih ni. Dia mungkin memilih semua ataupun kategori mana yang dipilih. Tuan Hassan Abdul Muttalib. Tuan Hassan Abdul Muttalib dengan Tuan Zaini dan juga Mr. Uchaya Sankar SB. Dia ni bukan ke penulis lah. Dia penulis kan? Novelis. Okay. Mr. Uchaya Sankar adalah penulis dengan novelis. Okay. So kenapa kita ambil daripada media dengan seorang novelis? Dia juga adalah pengkritik filem India lah. So based on dia, kalau kita tengok review, masa kita baca satu review, kita kena memang feel review itu 100% professionally. Saya ada follow dia punya review untuk filem India dengan Tamil. Memang kalau saya tengok satu movie pun kita boleh tengoklah dia punya review pun, ini dalam mind saya. Memang dia punya review bagus. 100% accurate lah. So sebab tu dia punya experience kan more than 25 years. Kita ambil daripada satu juri daripada bidang penulisan. Okay, yang Tuan Haji Zaini adalah Film Director Association Malaysia from FDAM. Dia daripada FDAM, pengarah dan juga pengkritik filem juga dia ya. Ya. Tuan Muhammad Zaini Hassan. So kenapa kami ambil daripada satu senior director from FDAM? Kebanyakan saya dengan upcoming director lah kena mendapatkan satu cut lah FDM untuk pergi ke alam perdunian direction. So yang legend-legend macam inilah yang membuatkan kita belajar lah. So sebagai ketiga-tiga orang, memang dia orang berpengalaman. So I feel kalau ketiga-tiga orang ini tengok film, the award will be given to the right people. Ya. Okay, mungkin Fitness boleh tambah lagi. Mungkin ada penambahan dari segi juri. Berapa orang semua juri yang bertugas? Official main juri adalah ketiga-tiga orang. Tiga-tiga ni? Ya. Tuan Hassan Abdul Muttalib, Tuan Haji Zaini dengan Uchaya. Ada lagi juri yang bawah tu? Okay, juri yang special juri for music video lah. Okay, Balan Raj. Okay. Balan Raj. Siapa? Dia siapa? Balan Raj. Dia adalah music director. Music director di Malaysia. So one of his song telah mendapat kepujian rasmi lah daripada World Cup Kabaddi. So dia ada I think tahun 2020 lah dia telah membuatkan satu song lah untuk Kabaddi World Cup. So dia punya pengalaman pun banyak dalam bidang music lah. So lagi dua juri kita pilih daripada memang profesional dalam bidang film review lah. Macam dia orang adalah short film review. Tapi ketiga-tiga juri punya pandangan kita ambil sebagai extra, additional. Okay, anugerah ni juga dia akan dihadiri oleh yang berbahagia, Profesor Dr. MD Nasir. Sini daripada Finas lah. Finas. Okay, dia Chief Finas Executive. akan datang. Ya. Okay. Mungkin ada penambahan lagi yang setakat ini yang Fitness nak kongsikan tentang Cholan Film Festival. Ada tak? Saya nak berterima kasih kepada ayah saya, Dr. Lachap Prabu. Beliau adalah Chief Executive Officer kepada Saint Anthony Movie World dengan Kadaram Indian Filming Association.
So kalau ayah saya tak ada, sekarang saya tak boleh duduk kat sini. So sebagai Your dad terlibat dengan filem juga. film. Dia sebagai pengarah, Producer filem. So ini macam family business lah. Okay, kalau dia sanggup memberikan wang kepada kemajuan saya lah dengan adik saya. Kerana actually bidang saya memang dalam bidang perguruan. Oh ya ke? Ya. You belajar saya belajar maktab untuk maktab. Maktab. Oh you macam belajar untuk menjadi cikgu. Tapi keluar jadi pelakon dan pengarah filem. Benda yang you minat lah Benda yang saya minat. Tapi memang saya tak dapat apa-apa pengajaran lah, what we call a job daripada government for the past 7 years. Saya punya application pun saya tak tahu lah kenapa dipertimbangkan, kerana saya belajar untuk counselling. Actually, pengkhususan you bidang counselling dekat sekolah. So 7 tahun you macam you tunggu panggilan daripada kerajaan untuk pergi mengajar mana-mana sekolah. So better jadi pelakon lah. So actually saya 2 tahun bekerja sebagai guru ganti lah. Guru ganti. So tahun ketiga saya pergi bekerja di factory production manager. So tahun keempat saja ayah saya beritahu, okay, you still minat dalam short film, okay, saya bagi wang, you pergi ambil lah. So masa dia bagi 2,000, sekarang kita jadi director lah. Yelah, your dad macam antara punca lah. You brother sekarang sebagai seorang pelakon dan juga director lah kan. I teringat pasal macam perjalanan ini legenda Datuk Yusof Haslam. Kan anak dia pun ada bakat juga kan, macam dia kan. So orang kata yalah, bila dah orang kata ada darah seni tu kan, ke situ jugalah. Ya, betul. Okay, kita nak melihat perkembangan filem, khususnya filem Tamil lah. Mungkin 5 tahun akan datang, macam mana gambaran yang Witness boleh gambarkan kemajuan filem ketika itu? Okay, 5 tahun yang akan datang. Boleh kan? tak 5 tahun? 5 tahun dah okey dah kan? Actually, saya ingat dalam 3 tahun. 3 tahun lah. Okay, 3 tahun lah. 3 tahun lah. Memang kita akan mendapat sambutan rasmi dengan sambutan berbesar lah daripada kalangan Malaysian filmmaker, Malaysian audience lah. So kerana kita punya every filmmakers punya produk sekarang bermutu tinggi lah. So saya ingat kita punya movie akan not only will survive here, will go for the worldwide audience. Yeah. Okay, mungkin kata-kata akhir daripada Witness untuk semua penonton-penonton kita agar support juga filem Tamil dekat Malaysia ini. Sebenarnya banyak lagi daripada genre macam kalau kita genre paling banyak genre apa? Cinta ke, romantik, komedi? Kan Witness boleh cakap? Kalau dalam kalangan filem Tamil India, dia punya genre memang macam cinta dengan komedi lah. Komedi adalah combine dua tu. Combine banyak. So kalau filem kalangan Melayu, kalau Melayu aksi lah. Aksi. Gangsterism. What we call horror movie hantu macam tu. Nak tahu juga kejayaan terbesar Witness sepanjang juga bergelar pelakon dan pengarah. Kejayaan terbesar saya adalah Malaysian Book of Record dengan Asian Record. Sebelum ini kami punya film Paramapadam, The Snake and Ladder Game Board kan. Dia telah memenangi 18 anugerah. Wow. 18 anugerah di film festival, Foreign Film Festival. Okay, bukan anugerah yang macam orang kata beli kan, bukan. Kami memang bertanding, telah memenangi 18 anugerah daripada pelbagai film festival yang bermutu tinggi. So antaranya one of the best award that we received, Norway International Tamil Film Festival, Mumbai International Tamil Film Festival, dengan London International Film Festival. Lastly, kita ada dapat mewakili Malaysia ke Golden Globe Award.
Wow. Golden Globe Award mewakili Golden Globe Award. Ya. Ui, Sebagai besar. bukan Itu international kan? international. Wow. Bukan sebagai pemenang Ha? tapi official selection lah. Dia terpilih lah. Terpilih saja untuk Terpilih mewakili untuk tapi mewakili. kat sana memang Sana. sudah Faham. Maksudnya ada juga lah macam ada nama dekat situ lah, Ya. terdekat dekat situ walaupun bukan pemenang kan. Mhm. Oh wow, tahniah Weakness, itu satu pencapaian yang bagus. 18 kali menang dah untuk festival. Film Di festival. festival, Ya. film festival seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Wow. Membanggakan juga. Alright, mungkin kata-kata akhir daripada Weakness untuk semua penonton-penonton kita yang mungkin hari ini tak tahu tentang Cholan Film Festival ke, ataupun mungkin saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang berdekatan dengan Sungai Petani, mungkin nak tiket masih ada lagi ke? Ada lagi. Ada lagi. Boleh contact macam mana nak dapatkan tiket tu, nak beli kat mana, mungkin Weakness sendiri boleh ceritakan. So first of all, saya berterima kasih kepada abang dengan channel abang lah, kerana sudi panggil saya untuk bagi chance untuk memberikan interview. So ini membuatkan lagi banyak orang faham dengan Cholan Film Festival. So many people will understand about what is the Cholan Film Festival. Macam ada film festival Tamil pun ada berlangsung di Malaysia. Kan? Ya. Mungkin ramai yang tak tahu. Ya, betul. Aku pun kalau Weakness tak contact saya tak tahu. Okay. So saya berterima kasih kepada para penonton dengan supporters lah of your channel and also our people. Kerana kalau supporter dengan media people kita tidak ada bantuan, sebagai artis ke film director kami pun Betul. tak boleh menang lah. So thank you for all of you, and also special thanks to my father, mother and my brother Danesh and my wife lah, lovely wife, because my family is my main source here. Kalau family tak ada bagi tak bantuan, Ya, kekuatan kita adalah keluarga kita sendiri, ya, betul? betul. So special thanks to Ministry of Tourism, Arts Culture for what we call honoring this award, and also for sebagai official supporter lah for this film festival. Film National Malaysia, Kementerian Komunikasi Multimedia, dengan semua agensi kerajaan lah. Lepas tu untuk semua media. Terima kasih banyak. Weakness, dia punya bentuk anugerah tu yang mana? Yang ni ke? Bukan. Bukan, tak ada dalam ni Tak ada. Oh, you patut hantar kat I nak letak ni kan dalam insert to the article. Boleh. So mungkin ada, I duk fikir mana dia punya trofi tu kan. So setiap pemenang akan membawa pulang trofi ataupun ada hadiah lain. Setiap pemenang akan membawa pulang trofi dengan official government certificate dan akan dikeluarkan oleh Ministry of Tourism. Oh, certificate sijil lah. Sijil. So sijil itu bukan sijil yang normal certificate. Kalau kita boleh sekarang banyak certificate boleh keluar lah, tapi government recognized certificate, kalau dia akan membuatkan any filmmaker lah, dia akan mendapatkan chance lah, and furtherly dia akan boleh sebagai profile. Okay, mungkin Weakness nak bagi tahu semua, tiket masih ada lagi. Kalau nak datang tengok persembahan dan juga pemenang tu, mungkin nak contact dengan siapa untuk dapatkan tiket? Okay, boleh contact saya, Vigneswaran, dalam nombor boleh bagi tahu. Boleh? Okay, boleh contact saya, Vigneswaran, dalam nombor 016 4509 539, atau ayah saya, Dr. Laksha Prabhu, at 016 435 6900. Alright, terima kasih banyak-banyak. Weakness datang jauh ni, dia daripada Sungai Petani. Aku duk ingat ke dia macam tinggal dekat KL. So datang sini untuk urusan dekat sini lah. Ya, berurusan dengan media. Dengan media. Weakness sendiri yang menganjur, dan Weakness sendiri yang macam turun padang bertemu dengan media. Ya. Wow. Kerana tak letih ke? Letih juga. Kerana dalam ini akan membuatkan saya belajar lah. Lebih dekat lah. Kalau mungkin kalau Weakness ada staff,
mungkin tak rapat lah kan. Sebab Weakness sebagai seorang pengarah dan juga pelakon sendiri mungkin nak jumpa dengan media face to face macam tu kan. Dalam 5 tahun yang akan datang mungkin saya boleh ada staff. Tapi dalam 5 tahun ini saya kena belajar dulu. Betul. Saya kena tahu slow. Slow boleh naik. Okay, thank you so much sudi datang dan kita harapkan penganjuran Cholan Film Festival 2022 ini berjalan dengan lancar nanti. 1 hari je kan? 1 hari. Dan mendapat sambutan yang memberansangkan. Yang penting kita dapat membantu dan juga menaik martabat filem dan juga pengkarya-pengkarya. Kita menghargai jasa-jasa baik pengkarya, khususnya pelakon, belakang tabir kan, kru-kru dan semualah yang terlibat dalam dunia perfilman Tamil ini. So syabas diucapkan Weakness, walaupun dia one man show lah. Kiranya one man show. Dia lah penganjur, dia juga jemput media dan cari sponsor dan sebagainya. Thank you so much kerana sudi orang kata berkolaborasi juga dengan Budi Channel. Kita jumpa lagi di lain masa Okay, thank you so much guys. So you guys jangan lupa untuk mengikuti Cholan Film Festival ni. Mungkin Weakness bagi sedikit macam mana nak tengok live ke kat mana? Ada tak siar kat mana? Siaran langsung tidak. Tak ada siaran langsung guys. Cara siaran langsung. Tak ada siaran langsung dekat TV, dekat in future. Tak ada. Future lah. Mungkin next time ajak kita pergi Sungai Petani, ambil apa kita letak dekat YouTube. Kalau siaran langsung, kalau siaran langsung online media hari itu kita ada. Oh, ada. Okey, nak tengok kat mana? Okey, kami akan mengumumkan online media yang membuatkan siaran langsung lah. Ada 2-3 online media yang datang. So kita akan memberikan. Oh, adalah. Ya. Okay. Kalau online media lah, dalam online Facebook media boleh tengok. Boleh tengok Facebook. Cari je lah kan. Tulis search Cholan Film Festival. Mungkin ada media-media yang buat coverage kat sana akan buat live. Okay, thank you so much guys sudi menonton podcast Borak Sini. Habis ini kita bercakap pasal filem yang menjurus kepada filem Tamil di Malaysia guys. Ini sangat-sangat rare. Kita tak pernah bercakap pasal benda ni lagi di podcast kita. Thank you so much for watching dan juga yang mendengar di Spotify. Bye-bye. Jumpa lagi.